Akibat bunyi kuat tu, penyelia panti asuhan Ustaz Abdul Hayum dan seorang anak yatim bernama Ziman terjaga dari tidur. Syarif pun terjaga juga. Mereka bertiga saling berpandangan. Bila masing-masing rasa dah tak ada apa-apa, mereka sambung tidur semula. Namun tak lama lepas tu, Ziman terbangun semula. Mukanya berpeluh dan pucat. Dia mengadu pada Syaril yang dia terdengar suara seseorang minta air dalam dialek Nias. Ya Deni, ya Deni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan dua kisah yang mana bagi saya kita kena ambil iktibar dengan dua kisah yang akan saya kongsikan ni. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Seram. Di sebuah rumah yang terletak beberapa kilometer dari Besut, Terengganu, seorang lelaki tua, Pak Din, tercungap-cungap menghadap sakaratul maut. Dadanya berompak-rompak, suaranya pula macam kerbau kena sembelih. Tubuh Pak Din bergegar macam digoncang sesuatu yang amat dahsyat. Matanya terbeliak, sekejap ke atas dan sekejap ke kiri, ke kanan. Suara Pak Din mengerang. Peliknya, tak ada seorang jiran yang datang baca Yasin atau ayat-ayat suci Al-Quran. Hanya Sarah, isteri muda Pak Din, dengan 5 anaknya duduk di sisi. Raut wajah Sarah nampak resah, tapi dia tak tahu nak buat apa selain menangis. Langsung dia tak bisikkan kalimat Allah ke telinga suaminya tu. Begitu juga dengan anak-anaknya yang berusia antara 6 hingga 17 tahun tu. Macam mana mereka nak baca ayat-ayat suci sedangkan bersekolah pun tak? Mereka buta huruf. Mereka hanya menangis sambil berpelukan sesama sendiri. Sepanjang malam tadi, mereka tak berani dekat dengan Pak Din sebab terdengar bunyi harimau mengaum dekat bawah rumah, kemudian mencakar-cakar tiang dan dinding rumah. Pagi tu baru mereka berani mendekati Pak Din. Itu pun sekadar melihat je. Rasa takut makin mencengkam bila Sarah teringat pengakuan Pak Din yang dia ada pelihara penjaga, antaranya harimau jadian, hantu raya dan pulung. Mereka bertambah pelik sebab setiap kali harimau tu mengaum, badan Pak Din tersentak-sentak, kepala digoyangkan kiri dan kanan, matanya terbeliak, kaki dan tangannya memukul-mukul lantai. Menggigil seluruh anggota Sarah tengok Pak Din mengelupuh macam ayam disembelih. Berjam-jam Pak Din bertarung dengan sakaratul maut sejak tengah malam hingga ke pagi. Paling seram, suara Pak Din bersahut-sahutan dengan ngauman harimau.
Anak-anak Pak Din menyorok belakang ibu mereka. Pandangan dihalirkan ke arah dinding yang berlubang di sana sini dan ke tingkap yang terlopong kiri dan kanan. Beberapa minit kemudian, Sarah dan anak-anaknya ternampak lembaga besar hitam berdiri sebelah Pak Din yang tengah nazak. Saiz lembaga tu begitu besar hingga nak cecah kepala tiang. Sesekali lembaga tu berlega-lega di sekeliling Pak Din. Tubuhnya berbulu lebat, hitam legam dan wajahnya macam mawas. Matanya merah menyala pandang ke arah Pak Din yang tengah tercungap-cungap tu. Dalam masa yang sama, terdengar ngauman harimau. Kemudian lembaga tu berjalan setapak demi setapak mengelilingi ruang bilik tempat Pak Din terlantar. Tak lama kemudian, lembaga tu menuju ke arah dinding dan terus gaib. Sarah dan anak-anak merangkak perlahan-lahan, buka pintu dan tengok ke bawah. Seorang demi seorang turun dan berkumpul di halaman rumah. Dekat bawah tu, Sarah dengan anak-anaknya dengar bunyi berdentum-dentam macam orang bergusti dalam rumah sampai bergegar-gegar. Rumah macam nak runtuh. Nak, pergi minta tolong dengan Abang Azam cepat. Anak lelaki Sarah bergegas cari bantuan. Tak lama kemudian, Azam, seorang kawan Pak Din, sampai di halaman rumah. Lepas dengar cerita dari Sarah, Azam ajak mereka naik semula tengok Pak Din. Pak Din dah meninggal dunia. Selai kain batik diambil untuk tutup mayat arwah. Azam lah yang bertungkus lumus cari tukang mandi, imam dan hebahkan kematian Pak Din. Tengah hari tu, mayat Pak Din dikubumikan tanpa sebarang masalah. Bagaimanapun, menjelang maghrib, rumah Sarah bergegar sekali lagi. Dari celah rekahan dinding, Sarah dan anak-anak dapat lihat lembaga hitam yang gaib pagi tadi muncul semula dan menggoncang-goncang tiang rumah. Anehnya, lembaga mawas yang Sarah nampak tu macam wajah Pak Din. Malam-malam berikutnya, Sarah dan anak-anak terserempak pula dengan seseorang tengah hisap rokok daun atas beranda rumah dan terdengar macam suara Pak Din terbatuk-batuk sebab masa Pak Din hidup, dia selalu batuk akibat kuat merokok. Peristiwa aneh tu berlarutan. Pada malam yang lain, Sarah terdengar Pak Din berdehem beberapa kali. Puas dia mencari tapi tak ada siapa yang dijumpa. Pernah sekali, waktu subuh, anak sulungnya Salman terpijak lembaga berwajah Pak Din tengah tidur atas tangga. Tolong, ada perut rupa ayah duduk sini. Sarah pernah mengintai mawas yang menyerupai Pak Din tengah selongkar periuk nasi. Kebetulan malam tu nasi dah habis dan lembaga tu terjun semula ke tanah. Tak lama kemudian, lembaga tu ganggu jiran-jiran pula. Lembaga tu panjat tiang kemudian berjalan-jalan ke hulu ke hilir atas bumbung. Bunyi derapan tapak kaki tu berlarutan beberapa hari menyebabkan anak kecil jiran Sarah menangis siang dan malam. Akhirnya mereka buat keputusan minta bantuan Pak Ali dari Pasir Putih, Kelantan. Lepas rumah jiran tu dipagar dengan ayat-ayat tertentu, barulah bunyi tersebut hilang. Bagi penduduk kampung tu, ramai yang tahu sejarah Pak Din. Semasa hayatnya, arwah sentiasa bergelumang dengan maksiat. Bila sebut nama Pak Din, orang tahu dialah bapa ayam nombor 1. Kaki judi, kaki betina dan kaki botol. Dia tak pernah sembahyang. Bulan Ramadan pun Pak Din tak pernah puasa. Minatnya hanya main judi dengan kawan-kawan. Ramailah anak muda datang bawa makanan untuk menjamu selera dekat rumah Pak Din. Dia tak pedulikan isteri dan anak-anak. Yang penting dia dapat berjudi dengan kawan-kawannya. Kadang-kadang anak dia sendiri pun main bila kaki-kaki judi tak dapat datang sebab hujan lebat. Sarah pun bersekongkol sekali dengan suaminya. Anak-anak muda yang datang berjudi di rumahnya dikenakan tip untuk bayar bil elektrik. Hiduplah Pak Din dengan maksiat sejak zaman muda hinggalah ketua. Walaupun dah uzur, namun tak ada keinginan nak bertaubat. Hingga kan kalau Pak Din sakit, dia kirim duit pada kawan-kawannya untuk belikan nombor. Pak Din pernah simpan pelacur 5-6 orang dalam rumahnya. Penuh sesaklah orang datang siang dan malam. Tak ada siapa yang berani bagi nasihat. Kalau ada yang cuba bagi nasihat, nahaslah orang tu. Malah ada yang pernah dibelasahnya bila ajak dia ke surau. Disebabkan asyik berjudi, segalanya terabai. Rumahnya tunggu masa nak runtuh. Papan lantai berlubang sana sini. Atap rumah bocor tak diganti. Bila kerajaan bagi bantuan 2,000-3,000 untuk baiki rumah,
Pak Din habiskan duit tu untuk berjudi. Disebabkan perangainya yang tak senonoh, orang kampung tak nak ambil tahu tentang kehidupannya sekeluarga. Dia dipulaukan oleh jiran-jiran, tapi Pak Din tak kisah pun. Sebaliknya, dia bangga mengatakan dirinya ada bermacam-macam ilmu keduniaan. Begitu angkuhnya Pak Din hingga dengan sombong, dia pernah kata, orang tak boleh ambil nyawa aku. Aku ni berkuasa juga macam Tuhan. Bila guru berbunyi, Pak Din suka dan akan berkata, peti tu nak panah aku, tapi tak kena. Jangan tak tahu, aku ni lagi bisa dari peti. Bila kawan-kawan rapat dia cakap, hai Pak Din ni nak mati dah, dia marah sangat. Lepas tu dia cakap, aku tak nak mati lagi. Orang kampung hanya mampu geleng kepala je. Masa Pak Din tengah terlantar, Sarah pernah bagi air penawar, tapi Pak Din tak nak minum air tu. Dia mengamuk tak tentu hala, kata air penawar tu beracun. Sebelum Pak Din sakit, dia turunkan semua ilmunya pada anaknya. Guna rantai tasbih. Lepas aku mati, tolong jaga baik-baik, kata Pak Din pada anak lelakinya sambil ikat tasbih di lengan anaknya tu. Selesai upacara tu, anak dia mengadu pening kepala, loya, muntah-muntah dan demam. Tak lama lepas itulah Pak Din jatuh sakit, nazak dan meninggal dunia. Bau busuk dan tengik datangnya dari runtuhan sebuah wisma perniagaan yang sedang dikorek. Anjing pengesan menyalak-nyalak. Jentera terus mengorek untuk cari seorang hartawan terkenal bernama Haji Lahadi yang dikuatiri tertimbus dalam runtuhan bangunan berkenaan. Beberapa hari lepas, pasukan penyelamat jumpa 6 mayat perempuan dalam keadaan yang mengerikan, terlentang dengan mulut tenganga. Sebahagian tempurung kepala mereka pecah dihempak konkrit batu bata. Seorang lagi mangsa putus tangan, matanya terperosok ke dalam. Mayat yang lain juga tercedera di badan dan kepala. 2 lagi mayat dijumpai dalam keadaan berpelukan antara satu sama lain. Keenam-enam mangsa yang terkorban tu dikenal pasti sebagai anak Haji Lahadi, hartawan terkenal di Gunung Sitoli, Sumatera, Indonesia. Hanya anak bongsu hartawan tersebut yang terselamat sebab masa kejadian dia di rumah banglo mereka lebih kurang 1 kilometer dari situ yang tak terjejas teruk akibat gempa. Namun anak gadis arwah Haji Lahadi yang terselamat tu dalam keadaan trauma dan kebingungan. Gegaran berukuran 8.7 skala Richter pada 28 Mac 2005 pukul 11.09 malam waktu tempatan menyebabkan bangunan kediaman dan perniagaan ranap sama sekali, termasuk wisma hartawan tersebut. Kini hanya Haji Lahadi je yang belum dijumpai walaupun dah 7 hari pihak penyelamat mencari. Hidup lagi tak dia? Sungguh aneh sebab mayat anak-anaknya yang berada di tingkat 2 dah dijumpai, tapi mayat Haji Lahadi yang mengikut maklumat anak bongsu hartawan tersebut berada di tingkat 3 wisma masa gempa bumi dahsyat tu berlaku masih belum kelihatan. Usaha mencari terus rancak. Jentera terus memunggah dan mengorek sisa-sisa runtuhan hinggalah tiba-tiba terdengar jeritan bahawa mayat dah berjaya dikesan. Bayangan tubuh seseorang telah kelihatan dalam timbunan runtuhan. Serta-merta jentera dihentikan. Cangkul dan penyodok digunakan. Kayu, batu bata, pasir dan tanah yang menutupi mayat diangkut ke tepi. Tubuh mayat semakin jelas. Mula-mula punggung, badan dan kemudian kepala. Suasana bertambah gamat. Kerja semakin rancak. Setelah berusaha gigih, penyelamat berjaya menemui mayat yang masih sempurna sifatnya. Bukan seorang, tapi 2. Pasukan penyelamat ingat mereka jumpa sepasang suami isteri, tapi suasana tiba-tiba jadi kecoh bila penduduk tempatan melihat mayat tersebut. Petang 5 April 2005, heboh mayat Haji Lahadi dijumpai dalam keadaan yang sungguh menggemparkan. Na'udzubillah, hinanya mayat tu dalam keadaan berbogel, tengah mencangkung dan bertindih dengan seorang wanita. Alat kelamin kedua-duanya masih melekat. Mayat yang berbogel tu segera diangkat. Setelah diamati, penduduk tempatan kenal wanita tu seorang janda. Kawan-kawan rapat arwah cepat-cepat bungkus mayat Haji Lahadi dengan selimut dan terus letak ke dalam beca. Mereka buat macam tu sebab takut kisah aib hartawan tu diketahui orang ramai. Mayat Haji Lahadi segera dikemumikan dengan disaksikan penduduk sekitar dan anak bongsunya yang terselamat. Bagaimanapun, sehari kemudian gadis tersebut meninggalkan
Pulau Nias dan kabarnya ke Medan. Tapi kisah Haji Lahadi belum berakhir. Pukul 1 pagi, 4 hari lepas mayat Haji Lahadi dikebumikan, hujan turun dengan lebat di Gunung Sitoli. Angin kencang bertiup menambahkan kesejukan lebih kurang 20 orang penghuni panti asuhan Al-Wasliyah, termasuk wartawan bernama Syaril dan Jaafar yang dah 2 hari menumpang dekat situ. Terdengar bunyi bising dekat luar bangunan. Mula-mula bunyi itu perlahan, tapi makin lama makin kuat, macam ada orang tengah mengamuk sambil tendang dinding. Syaril pandang sekeliling dengan dada yang berdebar. Dari tadi dia tak dapat lelapkan mata sebab asyik terganggu dengan bermacam-macam bunyi menyeramkan yang datangnya dari arah rumah Haji Lahadi. Rumah arwah bertemu dinding dengan dapur panti asuhan tu. Terdengar pula bunyi orang ketuk pintu dapur rumah arwah Haji Lahadi. Bunyinya kuat dan bertalu-talu. Syaril diamkan diri, tak berani bangun, apatah lagi nak buka pintu. Hujan lebat masih turun. Syaril terfikir, dalam keadaan hujan lebat mana ada orang berjalan dekat luar rumah. Kalau hari biasa mungkin ada budak-budak nakal ketuk pintu dapur. Tapi ini tengah malam, hujan pula tengah lebat. Dia pejamkan mata semula. Seminit kemudian, bangunan panti asuhan yang berupa bekas banglo setingkat dikejutkan lagi dengan bunyi orang mengetuk pintu silih berganti. Akibat bunyi kuat tu, penyelia panti asuhan Ustaz Abdul Hayum dan seorang anak yatim bernama Ziman terjaga dari tidur. Syaril pun terjaga juga. Mereka bertiga saling berpandangan. Bila masing-masing rasa dah tak ada apa-apa, mereka sambung tidur semula. Namun tak lama lepas tu, Ziman terbangun semula. Mukanya berpeluh dan pucat. Dia mengadu pada Syaril yang dia terdengar suara seseorang minta air dalam dialek Nias. Ya Deni, ya Deni. Suara tu memanggil-manggil. Syaril pun dengar juga. Kelang kabut Ziman kejut Ustaz Hayum. Pak, Haji tu datang minta air, kata Ziman. Syaril tertanya-tanya, Pak Haji mana pula yang datang minta air tengah-tengah malam hujan lebat macam ni? Ustaz Hayum segera bangun. Dia hulurkan sebuah lampu solo pada Syaril dan suruh dia pergi depan rumah arwah. Syaril yang masih tak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi, segera meninjau ke belakang rumah tersebut. Tak semena-mena Syaril terasa seram. Belum pernah dia alami situasi macam ni, disebabkan tak sanggup tunggu dalam hujan lebat. Dengan anginnya yang bertiup kencang, Syaril kembali semula ke dalam panti asuhan. Tapi masa menunggu tadi, Syaril terdengar suara orang berborak dekat belakang rumah Haji Lahadi. Agak lama juga suara tu berborak hinggalah Ustaz Hayum masuk semula dan bersuara. Pak Haji tu datang minta air. Pak Haji mana? Haji Lahadi. Kan Pak Haji tu dah mati. Dia dah dikebumikan. Ustaz Hayum bagi tahu yang datang ketuk dan tendang pintu tadi adalah jelmaan Haji Lahadi. Datang dalam keadaan basah kuyup minta air. Lepas bagi air, Ustaz Hayum minta dia jangan ganggu anak-anak yatim lagi. Dia terus pergi, hilang dalam hujan lebat. Malam esoknya terjadi pula kekecohan di sebuah kemah yang dibina depan rumah arwah Haji Lahadi. Menurut seorang penduduk kampung, dia ternampak arwah Haji Lahadi mundar-mandir di sekeliling rumahnya. Kisah Haji Lahadi pulang untuk minta air terus jadi cerita hangat di kawasan tersebut. Ia dibualkan di mana-mana saja hingga orang tempatan dah tak cerita kisah-kisah tragis yang berlaku akibat gempa bumi dekat situ. Apa sebenarnya yang telah berlaku pada arwah Haji Lahadi tu? Sebenarnya sebelum mayatnya dijumpai lagi, jelmaan Haji Lahadi dah selalu pulang minta air. Dia tendang-tendang pintu rumah minta anak bongsunya bagi air. Tapi sejak anak bongsunya lari ke Medan, tak ada siapa lagi yang nak bagi air dekat dia. Sebab tu dia mengamuk, ketuk dan tendang pintu dapur rumahnya. Daripada cerita-cerita yang tersebar tu, Ustaz Hayum dapat tahu anak gadis Haji Lahadi tertekan sebab setiap malam lepas gempa bumi tu, ayahnya pulang ke rumah. Keadaannya teruk, badan lesu, pakaian pula koyak rabak. Anak dia ingat dengan jelmaan yang datang setiap malam ke rumah dia tu bagi petanda bahawa ayahnya masih hidup. Dia pun bagilah air dan berharap air tu dapat legakan kehausan Haji Lahadi yang tengah tertimbus dalam runtuhan dekat wismanya tu. Sebab itulah gadis tersebut jadi bingung lepas mayat ayahnya dijumpai. Keadaan arwah yang mengaibkan menambahkan lagi tekanan perasaan
perasaan yang dihadapinya. Arwah akan datang pada malam Selasa, Khamis dan Jumaat. Ustaz Hayum sengaja tak cerita sebab takut Syaril dan Jaafar tak lena tidur. Kisah mayat Haji Lahadi dan janda tu cukup hangat diperkatakan di kedai-kedai kopi. Bermacam-macam andaian tentang hartawan tu mula disebar. Barulah Syaril tahu kenapa penduduk beria-ia ambil berat tentang hartawan duda yang bergelar haji tu. Disebabkan umat Islam tak begitu ramai dekat Pulau Nias, hanya lebih kurang 10% dari keseluruhan penduduk. Kebanyakannya mereka kenal dengan arwah Haji Lahadi. Tak ramai orang Islam yang kaya raya macam Haji Lahadi di Gunung Satoli yang majoriti penduduknya beragama Kristian. Arwah adalah pemborong tunggal di bandar tersebut dan ada bangunan wismanya sendiri. Selain jalankan perniagaan import beras dari Medan ke Pulau Nias, arwah turut mengedar roti. Beliau dikagumi sebagai seorang hartawan berjaya di Gunung Sitoli. Sayangnya harta kekayaan tu bukanlah dibelanjakan ke jalan Allah, sebaliknya untuk buat maksiat. Disebabkan kekayaannya melimpah ruah, itulah semua orang mengending-ending dengan Haji Lahadi. Tambahan pula, arwah suka buat lawak kalau jumpa orang dekat kedai kopi. Tapi biasanya lawak lucah. Semuanya tentang kisah jijik dan lucah. Kalau ada orang bercerita hal-hal macam tu, Haji Lahadi ni sanggup hentikan keretanya. Dia akan berbual-bual dengan anak muda tersebut sambil minta mereka carikan wanita untuknya. Haji Lahadi bukan bergurau, dia memang serius. Apa yang dihajati selalunya dimakbulkan oleh anak-anak muda berkenaan. Kekayaan dan gelagat haru biru Haji Lahadi disenangi penduduk Gunung Sitoli, terutama orang kampung yang hidup miskin. Macam mana? Ada peluang? Tanya Haji Lahadi. Beres pak. Pak Haji hulurkan beberapa not rupiah pada anak muda tu. Setelah urusan selesai, tak lama kemudian anak muda tu datang bawa seorang wanita cantik untuk Haji Lahadi. Ini masih bergetah pak, baru anak satu, kata pemuda tu. Kemudian pemuda tu tinggalkan wanita tersebut berdua-duaan dengan Haji Lahadi dalam bilik mewah tingkat 3 wisma. Itulah Haji Lahadi puaskan nafsu seksnya. Setelah puas, dia bagi wang pada wanita tersebut yang masih bersuami. Wang itu biasanya cukup untuk menampung perbelanjaan keluarga wanita tersebut selama sebulan. Esoknya Haji Lahadi akan cari mangsa baru lagi. Tak kira isteri orang, anak dara atau janda, semuanya dikebasnya. Nafsunya tak kenal siapa, asalkan muda, cantik dan sesuai dengan selera, semuanya dilanyak. Peliknya, tak ada siapa yang berani bagi nasihat atau larang perbuatan keji Haji Lahadi tu. Penduduk dekat situ hanya diamkan diri. Malah ada yang sanggup bantu Haji Lahadi sediakan perempuan-perempuan muda untuk dia. Orang-orang kampung macam inilah yang Haji Lahadi suka. Kawan-kawan yang baik dengan dia paling untung sebab dia tak sayang duit. Selain dapat upah lumayan, penduduk kampung juga akan dapat habuan seks kalau ada perempuan yang dihantar tu. Haji Lahadi tak berkenan. Ini yang menyebabkan ramai penduduk tempatan suka jadi tali barut Haji Lahadi. Haji Lahadi mengaku usianya dah 60-an tapi dia susah nak berhenti. Aku ni memang teruk, kaki betina, suka main bini orang tapi tak boleh berhenti selagi belum mati. Jangan risau pak, bapak muda lagi, wang banyak, perempuan pun banyak. Bila sudah tua nanti, bapak bertaubat lah. Perbuatan durjana Haji Lahadi terus dilakukan di tingkat 3 wismanya. Bilik tu lengkap macam hotel mewah. Ada aircon, katil bertilam empuk, permaidani dan bilik air yang cantik. Biarpun mangsanya isi orang, Haji Lahadi tak pernah rasa bersalah. Malah dihulurkan wang yang banyak supaya mereka terus jalinkan hubungan sulit, tak kira Islam atau tidak. Haji Lahadi sapu belaka. Paling menggairahkannya adalah isteri orang. Satu lagi hal yang tak disenangi penduduk Islam dekat situ ialah Haji Lahadi tak pernah keluarkan zakat harta dan perniagaan. Semua orang tahu Haji Lahadi kaya, wangnya banyak tapi dia kedekut nak keluarkan zakat. Haji Lahadi sendiri sedar memang dia tak pernah keluarkan zakat. Dia tahu orang asyik bercakap pasal dia, tapi pada fikiran Haji Lahadi, bila dia belanja orang makan, minum dan bagi duit pada orang susah, itu dah dikira zakat. Apalagi kalau dengan bini orang, lagilah Haji Lahadi ni permurah. Hingga kan duit yang dibayar pada perempuan lepas puaskan nafsunya tu, Haji Lahadi kira zakat juga.
Mungkin disebabkan tak pernah bayar zakat, itulah segala hartanya ditelan bumi, termasuk anak-anak dia sekali. Sebenarnya Syarif ada dengar pelbagai cerita tentang mayat pulang lepas gempa bumi melanda Gunung Sitoli tu. Antara kisahnya, sepasang suami isteri yang ditemui mati di bawah runtuhan rumah. Sebelum tu, ramai jiran nampak pasangan tersebut berjalan keluar dari celah runtuhan ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, jirannya hampir pingsan bila mayat pasangan tersebut dijumpai oleh para penyelamat. Siapa yang mereka jumpa berjalan-jalan tu? Mungkinkah roh mereka? Satu lagi, kisah dua beradik perempuan yang kononnya dilihat selalu balik ke rumah mereka untuk minta bantuan. Mayat dua beradik tu ditemui dalam runtuhan rumah mereka beberapa hari sebelum mayat Haji Lahadi dijumpai. Namun cerita-cerita tu taklah sepanas skandal Haji Lahadi, hartawan yang terbunuh dalam keadaan memalukan bersama seorang janda. Okey, itu dia dua kisah yang sempat saya kongsikan hari ni. Kalau anda suka dengan video ni, nanti tengoklah video yang ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.